Dah. Tahu dah, Bang. Dah. InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah saraqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai akan diri kamu sendiri. Insyaallah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wal ifadah wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata lil khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita, lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, yang tahu kuasa surau. Kemudian tak lupa juga Ustaz Jais pun ada malam ni. Okay, Ustaz tak ngajar tak ada ngajar. Dan semua sahabat yang hadir lah, insyaAllah. Jadi malam ni kita sambung kuliah berkenaan li'an hari tu. Li'an kan,
sambungan bab li'an. InsyaAllah di muka surat 319 yang ada kitab. Yang tak ada kitab dengarnya, sebab ramai memang tak ada kitab kan. Sini memang hebat-hebat, sebab dia tak perlu kitab. Tuan, dia tak perlu kitab. Semua dah apa, dia dah setkan dalam tu minda masing-masing. InsyaAllah dia dah set, jadi bila kuliah tu dia buka lah benda tu, InsyaAllah. Jadi alhamdulillah saya dapat sampai juga, walaupun PKP ni PKP ni ialah disebabkan oleh, sebenarnya kalau PKP ni dibenarkan kuliah lah, berikut Jawatan Agama pun dibenarkan kuliah maghrib. Kuliah subuh ke zuhur ke memang tak benarkan, benarkan maghrib saja. Setakat ni mana-mana saya pergi tempat tu memang ada roadblock, memang ada lah. Ada roadblock ada. Dia tanyalah nak pergi mana. Kita cakap je lah nak kuliah, mengajar. Setakat ni alhamdulillah lah, dia orang bagi je, lepaskan je lah macam tu. Setakat ni saya ngajar sini ke, ngajar Seremban ke, Masjid Pantai ke, sampai kadang Seremban Sendayan, Seremban 2 pun setakat ni alhamdulillah lah, dia orang bagi je. Harap macam tu lah. Sebab kuliah ni tak boleh kita terputus sebenarnya. Kuliah ni kalau terputus macam masjid tu macam tak ada seri lah. Surau tu aja tak ada seri kan, tak ada kuliah. Macam tu. Tapi kalau tak dapat lain rentas pun, InsyaAllah saya akan buat secara live lah daripada rumah. Kuliah daripada rumah lah, tasirah pada rumah kita akan buat. Siapa yang join saya punya FB tu rapat lah, tengok. Yang tak join tak rapat lah, InsyaAllah. Baik, InsyaAllah. Tapi ada juga ustaz yang kadang tak lepas. Nasib lah. Sahabat saya pun ada seorang tu tak lepas. Dia daripada Rembau, dia daripada Seremban nak ngajar di Rembau, tak lepas. Polis tak bagi. Pusing balik. Pusing balik. Tengoklah nasib-nasib lah. Tengok pada pihak berkuasa yang jaga tu kan, pegawai ke. Bagi lalu bolehlah, insyaAllah. Baik. Jadi malam ni kita lihat tentang hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Jadi apabila suami meli'an isterinya mengikut cara yang dinyatakan sebelum inilah. Bila suami meli'an isterinya mengikut cara yang dinyatakan sebelum ini, hukumnya adalah seperti berikut. Macam mana kaedah dan cara meli'an itu kita dah sentuh sedikit lah. Maknanya suami bersumpah sebanyak 4 kali. 4 kali sumpah lah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia menafikan anak dan kandung oleh isterinya itu ialah bukan anak dia. Kemudian setelah suami bersumpah li'an, maka isteri pula bersumpah. Dia terus isteri sambutlah sumpah pula. Sumpah isteri itu menafikan bahawa sebenarnya itu anak dia lah, anak suami dia, bukan anak orang lain gitu. Dia tak ada pun buat benda-benda yang bukan-bukan gitu. Dia tak ada pun berzina dengan jantan lain. Dia hanya ada suami dia je. Jadi itulah li'an tadi. Macam saya cakap hari itulah, perempuan mengandung ni pun kadang-kadang boleh tentu dia mengandung. Perut dia kadang dia besar, tapi betul ke dia mengandung? Itu yang kena dibuktikan tu. Contohnya diperintahkan perempuan tu buat scan jumpa doktor kan, tu memastikan betulkah dia mengandung ke tak betul. Sebab macam yang sebut hari tu, ada yang kes-kes perempuan tu bukan mengandung tapi dia masalah perut dia macam kena busung ke apa kan, buatan orang, ilmu-ilmu sihir dan sebagainya. Betul tak?
ilmu sihir, jadi kemungkinan perut dia besar lah, macam tu, kena penyakit ataupun mungkin angin ke dalam perutnya, kita tak tahu. Dia tak dipastikan sama ada betul dia mengandung ataupun tidak, kecuali lah kalau seandainya memang perempuan tadi bersalin dan melahirkan seorang anak, itu memang jelas lah. Dan suaminya itu menafikan anak itu anak dia. Contohnya suami itu menghilangkan diri dalam tempoh yang lama lah, setahun menghilangkan diri. Tiba-tiba dia balik tengok, ada anak pula. Anak siapa? Si dia kata, anak kita lah. Bila pula? Dia kata, lama dah abang tak balik, dia kata. Dia kata, lama abang tak balik. Isteri kata, habis yang abang malam-malam abang balik tu siapa? Lah, lain lah cerita kan. Yang abang balik malam-malam tu siapa? Sebab isteri itu merasakan ada seseorang yang balik. Dia ingat tu suami dia. Kemungkinan benda tu boleh berlaku lah, macam tu. Baik. Jadi apabila suami melihat isterinya mengikut cara yang dinyatakan sebelum ini, hukumnya adalah seperti berikut. Pertama, suami tidak dikenakan hukuman qazaf. Jadi suami tidak dikenakan hukuman qazaf lagi lah. Qazaf maknanya menuduh isteri berzina. Menuduh isteri berzina, itu dikatakan qazaf. Kalau ikut undang-undang Islam, menuduh isteri yang berzina tanpa mendatangkan saksi, maka suami itu boleh disabitkan kesalahan lah dengan 80 samanina jildatan, mana 80 kali rotan, mana atas perintah mahkamah lah itu. Tapi kalau seandainya suami bersumpah ni, jadi tak adalah qazaf tu, tak ada. Kalau dia tak bersumpah, maka boleh disabitkan sebagai kesalahan qazaf. Gitu. Yang kedua, isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud, kecuali dia juga melakukan li'an. Jadi kalau seandainya suami tadi bersumpah menafikan itu anak dia, maka isteri pula, kalau seandainya isteri tidak bersumpah, maka sabit hukuman hudud pada dia. Sabit hukuman hudud pada dia pula, mana dia berzina lah dengan jantan lain, betul tak? Dengan lelaki lain. Sabit zina ni ialah kesalahannya ialah kalau telah berkahwin, maka direjamlah sampai mati. Kalau belum berkahwin kan, itu yang 100 kali rotan gitu. Ni dah kahwin mestilah direjam sampai matilah kalau undang Islam. Kemudian yang ketiga, hubungan perkahwinan terputus. Hubungan perkahwinan terus terputus. Jadi bila suami telah bersumpah untuk menafikan itu anak dia, dan isteri pula bersumpah menyatakan itu anak suami dia, maka selepas itu hubungan perkahwinan tadi terus terputus. Tiada lagi hubungan terputus. Tiada lagi hubungan perkahwinan antara dua orang tadilah, suami isteri tadi, tak ada lagi. Maknanya perceraian selama-lamanya, muabbad, mana selama-lamanya bercerai. Tak boleh lagi nak orang kata Cina buta pun tak boleh. Kalau talak 3 boleh Cina buta lagi. Tapi kalau li'an ni tak boleh Cina buta. Mana terus berpisah selama-lamanya lah. Kalau lepas tu timbul perasaan sayang ke, tak sayang ke, cinta ke, minta maaf je lah. Nasib badan lah, itu dia kata, hai ya nasib kan, hai ya badan kan, cerita Pilambi tu kan, nasib lah, mengaung lah, menangis lah kan, ataupun mungkin ada tahap sampai jadi gila pun ada, gila kan, ke hulu, ke hilir, ke daik, ke bawah, cakap seseorang, ketawa seseorang, apa masalah tadi lah, masalah talak, masalah li'an dan sebagainya. Cuma sekarang ni masalah li'an ni jarang kita dengar lah, jarang kita dengar. Dan kes-kes mahkamah pun biasanya jaranglah jumpa masalah li'an ni, jarang kan. Biasa sama ada talak 1, talak 2, talak 3, pasah ataupun hulu, pasah ataupun hulu. Itulah biasa yang kes yang biasalah. Sebab saya di pejabat agama kan, biasa orang dah kes mahkamah, ada perceraian mahkamah tu, mahkamah Senayan, mereka akan datang pejabat agama untuk mendaftarkan perceraian tu, daftarkan perceraian. Ada yang dah cerai kemudian rujuk semula pun ada.
Ada yang bercerai tak rujuk-rujuk lagi pun ada juga. Jadi puan macam mana? Puan nak rujuk semula dengan suami puan? Tak dah. Tak ada dia nak rujuk-rujuk dah. Lantaklah kau kan. Tu kadang dia bergaduh depan kat kaunter tu pun bergaduh pun ada juga. Bergaduh depan kat kaunter tu bising. Terpokik sana, terpokik sini. Salah rumah tangga lah. Baik, seterusnya tuan. Kemudian anak zina dinafikan nasabnya daripada suami. Anak zina dinafikan nasab daripada suami jika suami menyebut menafikannya ketika berlian. Anak zina ini hanya dinasabkan pada ibu. Anak zina hanya dinasabkan pada ibu. Tak? Sama macam anak tak sah taraf lah. Anak tak sah taraf sudah tentu dibangsakan, dinasabkan pada ibu dia. Tak boleh dinasabkan pada bapa dia. Besok kalau anak ni contoh bila dah besar dia nak nikah, nak kahwin, mana ayah tak boleh jadi wali lah. Kenalah mohon mahkamah untuk berkahwin menggunakan wali hakim. Berkahwin menggunakan wali hakim. Sebab apa? Dia sendiri anak zina. Dia tidak taraf, sah taraf. Kadang ada di kalangan anak ni dia tak tahu dia anak tak sah taraf. Dia tak tahu. Banyak juga kes-kes saya jumpa anak budak perempuan ni tak tahu dia sah taraf. Tak tahu. Bila kita cek dia punya sijil nikah mak ayah dia, kan? Kita tengok balik perintah-perintah mahkamah dan sebagainya, kita tengok tarikh lahir dia. Oh, tak tally lah. Tak tally. Dia tak tally, panggillah mak dia, panggillah ayah dia. Dan biasa kita panggil mak je. Puan, saya tengok sijil nikah puan ni dengan tarikh nikah anak puan ni macam tak tally lah. Jauh nak selisih kan? Jauh nak selisih mana budak ni lahir dulu, tuan puan berkahwin kemudian lah, macam-macam lah. Salah satulah faktor dia. Boleh tak puan cerita sikit? Time tu lah dia datang lah pejabat kamu. Ibu dia datang. Kadang bila perempuan je datang, mula-mula tu anak je datang. Bila kita dah semak semua-semua, dia pasti ni nak melibatkan ibu dia, kena call ibu dia, sudah datang pejabat kamu. Bila datang ibu dia, dia cakap ke anak dia, kau duduk kat luar. Kau duduk kat luar, biar mak jumpa pegawai dia. Biar mak. Bila jumpa pegawai tu, ceritalah apa yang berlaku ni sebagainya. Itu yang berlaku. Kemudian ada yang minta supaya benda tu jangan cerita ke anak. Saya cakap puan, tak boleh tak cerita ke anak tu. Sebab nak nikah ni anak. Nak nikah ni anak. Anak tu kena tahu siapa wali dia. Dia kena tahu siapa wali dia. Dan dia akan mohon wali hakim yang mahkamah pun ialah anak itu sendiri atas nama dia. Bukan atas nama ibu dia. Nak mohon wali hakim. Jadi tak nak dia kena cerita. Bila cerita tu itulah bernitiskan air mata lah tu. Menitiskan air mata, sedih apa semua, kecewa lah, macam-macam lah. Tapi benda tu dah berlaku dan kita tak boleh salahkan. Puan tak boleh salahkan anak. Macam tu. Dan kamu bukan bersalah dalam perkara ni. Yang salah kerana kesilapan mak ayah. Tu ya. Dia tak nak kena terima. Itu. Boleh tak ustaz nanti waktu akan nikah janganlah disebut anak tak sah taraf. Memang kita tak sebut. Waktu akad nikah tak ada sebut pun anak tak sah taraf. Tak ada sebut pun. Untuk anak-anak yang apa ni, perempuan-perempuan yang berkahwin menggunakan wali hakim ni, dia punya lafaz akad nikahnya berbeza. Dengan perempuan-perempuan yang menggunakan wali ataupun wali hakim. Menggunakan wali hakim lah. Menggunakan wali hakim. Kalau wali hakim, kita mengakadkan nikah untuk perempuan-perempuan yang menggunakan wali hakim ni, lafaz nikahnya senang je. Saya nikahkan kamu dengan lelaki ini dengan mas kahwin sebanyak RM200 tunai. RM200 tunai, sudah. Tak perlu kita cakap berwakil wali, tak perlu. Tak perlu cakap berwakil wali. Kalau berwakil wali ni, kalau seandainya wali dia ada, ayah dia wali dia, depan wali
kata mewakilkan kepada juru nikah. Bila juru nikah dah terima wakalah daripada wali, waktu akan nikah tu wali akan sebut, saya nikahkan dikau dengan perempuan ini yang mana bapa kandungnya telah berwakil wali kepadaku dengan mas kahwin sebanyak RM200 tunai. Mana disebut perkataan berwakil wali itu. Itu beza dia. Faham kan? Gitu. Jadi kita tak ada mengaib-aibkan lah. Kita ada mengaibkan dan kita tak ada sebut pun benda tu. Perempuan ni tak sah taraf ke, tak ada. Perempuan ni anak luar nikah, memang tak ada sebut. Sebab ada yang kadang-kadang ahli keluarga pihak perempuan ni kadang muskil lah benda tu. Takut mengaibkan, menjatuhkan aib keluarga dia, perempuan itu dan sebagainya. Tapi tak ada pun, memang itu standard lah. Standard lafaz sirah dia, lafaz ijab, memang orang kata disebut dalam kitab. Dan juga daripada Jakib pun begitu juga, dia punya lafaz. Yang tu je, mudah. Okay, insyaAllah. Kembali pada tadi, insyaAllah. Kemudian yang suami isteri itu diharamkan bersatu semula selama-lamanya. Nampak? Ini kesan daripada perbuatan li'an tadi. Suami isteri itu diharamkan bersatu. Tak boleh bersatu semula, tak boleh. Akad nikah semula pun tak boleh. Jangan cuba-cuba pula akad nikah. Kau dah bedah kau? Dah, dia dah bedah dah. Kalau macam tu bolehlah kita sambung semula, kata. Bolehlah kita bersambung semula. Tak boleh. Tak boleh sebab li'an mana boleh bersambung semula. Atau kalau kau timbul semula perasaan cinta ke sayang ke semula pada perempuan lelaki tu, memang tak boleh lah jadi jalan. Sebab kadang-kadang orang ni kadang tak faham. Dia tak faham. Pertama sekali orang awam, kadang dia tak faham benda tu. Dia tak faham, susah. Okey. Jadi hal ni berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imratihi fantafa min waladiha fatafarraqa bainahuma wal haqqa walad bil wal wa al haqqa walad wa al haqqal walad bi imrati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis diterima daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah meridhai taalakan keduanya. Ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallam telah bersabda, la ana bainar rajul la ana bainar rajulin wa imatim, telah melian antara lelaki dan perempuan, mana suami isteri lah. Nabi meminta sepasang suami isteri melakukan li'an. La'ana baina rajulin wa imra'atihi. Nabi telah menyatakan ada sepasang suami isteri melakukan li'an. Fantafa min waladiha. Dengan li'an tadi, anak yang dilahirkan oleh suami dinafikan nasabnya daripada suaminya. Fatafarraqa bainahuma. Lalu Nabi SAW pun memisahkan antara mereka berdua. Wa al-haqal walad bi imra'atihi. Dan anak itu dinasabkan pada isteri itu, pada perempuan tadi lah. Jadi anak itu dinasabkan pada perempuan itu, tak boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut, kerana lelaki tadi telah menafikan anak itu adalah anak dia. Kemudian betul juga hadis an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala ma'datis sunnah ba'da fi muta'alinaini ay farraqa bainahuma summa la yajma'ani abada. Dimasukkan daripada Sahal bin Sa'ad daripada sunnah baginda Rasulullah SAW telah berlaku peristiwa lian antara suami isteri. Madatu sunnah ba'da min muta'ali'aini, telah berlaku peristiwa antara suami isteri. Kemudian kedua-duanya telah dipisahkan. Summa kemudian tidak bersatu semula selama-lamanya. Kemudian kedua-dua tadi tak bersatu balik, tak boleh bersatu kala. Maknanya perceraian selama-lamanya. Baik, seterusnya cara isteri melakukan li'an.
Sebagaimana suami yang berli'an boleh mengelak daripada hukuman qadha, begitu juga isteri yang berli'an boleh menyelamatkan dirinya daripada hukuman kerana kesalahan berzina yang disebabkan oleh li'an suami. Cara isteri melakukan li'an adalah dengan berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa si Anu itu orang yang berdusta. Mana suami itulah. Bahawa si Anu itu orang yang berdusta, berbohong tentang tuduhan zina terhadap diriku. Lapas itu diulangi sebanyak 4 kali. Kan? Sebanyak 4 kali diulang. Pada kali yang kelima, isteri berkata, kemurkaan Allah akan menimpaku jika dia di kalangan orang yang benar. Mana isteri akan bersumpah. Bersumpah ni mesti dibuat depan hakim. Tak boleh sumpah-sumpah macam tu je. Kan? Tidak ada orang yang berautoriti. Boleh buat sumpah di masjid, di surau, mana tempat-tempat tertentulah. Tapi dengan syarat hakim tu hadir. Hakim tu hadir lah. Hadir dia untuk menyaksikan sumpah itu berlaku. Tapi kalau seandainya pasangan itu hadir je depan orang ramai kat masjid surau, hakim duduk kat pejabat dia. Hakim duduk kat pejabat. Jadi tak berlakulah benda tu. Tidak akan berlaku. Tak guna juga bersumpah. Mana bukan di bawah seseorang yang diberi kuasa ataupun autoriti. Dia seterus dengan mengucapkan kata-kata tersebut, hukuman budut kerana berzina lalu digugurkan. Lalu gugurlah. Tak adalah hukuman budut lagi kepada perempuan tadi. Kalau tidak akan kena rejam lah. Sebab suami dia dah bersumpah. Semana dia kena menafikan lah. Masalah dia berbohong ke tak berbohong itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbohong ke tak berbohong ke, sebab kita tak tahu. Sebab yang tahu tu dia saja yang tahu. Perempuan itu yang tahu. Tiga contoh haid kan, batas bila habis haid itu. Siapa yang tahu haid tu bila habis dia kecuali perempuan tu saja. Lelaki tak tahu bila habis haid. Kan nak pergi tengok kira semua. Kan? Buka nak kira. Buka nak kira. Tak ada. Itu perempuan saja yang tahu. Sebabnya kalau kes macam perempuan-perempuan dah bedah ni, biasa maknanya kita dengar keterangan daripada perempuan lah. Adakah puan dah bedah ke? Dah bedah. So puan datang nak apa ni? Saya datang nak ambil sijil cerai. Saya datang menjabat agama nak ambil sijil. Dah bedah ke? Betul? Tak. Tapi kita buat pengiraan je lah. Pengiraan biasanya kalau ikut bulan, maknanya 3 bulan. 3 bulan nak bedah bagi perempuan. Kalau ikut pengiraan kita segi bulan lah. Kalau dari segi hakikat sebenarnya itu perempuan nanti yang tahu dia dah bedah ke belum. Dia dah bedah ke belum, dia je yang tahu. Sebab kita nak tengok. Dia kata dah bedah, dah habis lah. Dah disekut ke bulan pun dah habis dah, lebih pada 3 bulan dah. Mungkin ada juga kalau perempuan ni kadang dia lewat daripada 3 bulan, lebih pada 3 bulan. Mungkin dalam 3 bulan lebih ke buat bedah dia. Tapi dari segi bulan 3 bulan. Kalau dia nak berbohong, itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita dapat kita nak merumuskan ke situ kan. Bukan salah kita lah. Dia datang nak ambil si nikah, si cerai. Sama ada dia ambil si cerai itu, sama ada dia nak berkahwin dengan lelaki lain ke, ataupun tak nak berkahwin dengan lelaki lain ke, itu terserah pada dia lah. Terserah pada dia. Sebab ada perempuan datang nak ambil si cerai kerana nak berkahwin dengan lelaki lain. Ada yang nak ambil si cerai ini kerana semata-mata nak simpan. Lepas tu nak claim tu lah, nak tuntut bantuan tu lah, nak tuntut bantuan ni lah. Sebab ibu tunggal. Bila ibu tunggal ni nak minta bantuan apa-apa, sudah tentu nakkan sijil cerai. Betul ke tuan ni, puan ni telah bercerai. Betul. Mana si cerai? Okey. Puan nak minta bantuan apa? Kan?
Tak ada si cerai, mana dapat bantuan. Tapi ada juga jenis perempuan-perempuan dah bercerai 5-6 tahun, awak tak tahu je. Dia tak nak beritahu pun tentang si cerai. Tak nak beritahu je. Dia tak nak beritahu pun tentang cerai tu. Bila terrosak nak nikah, barulah telefon pejabat agama. Bila telefon pejabat agama pula, jam tu juga nak si cerai. Saya nak hari ni juga. Puh. Dia duduk mana? KL sana. Dia duduk KL. Nak juga si cerai jam tu juga. Kejap lagi saya datang, dia kata, saya datang dari KL, saya nak sampai sana si cerai dah ada. Wah, banyak jadi. Daftar cerai pun belum lagi. Yang mahkamah itu ialah proses perceraian di mahkamah. Tak? Dah bercerai di mahkamah, dan dah ada perintah mahkamah, pasangan ini telah bercerai dengan talak 1, 2 ke apa sebagainya. Dia kena daftarkan perceraian itu di pejabat agama. Dia kena daftarkan. Selagi mana dia tak daftarkan perceraian di pejabat agama, sijil cerai tak ada. Takkan ada sijil cerai. Yang ada ialah perintah mahkamah. Perintah mahkamah saja yang ada. Menyatakan pasangan itu telah bercerai. Bila nak berkahwin dengan lelaki lain, pejabat agama dia nakkan sijil cerai. Pejabat agama tak nak perintah mahkamah. Pejabat agama tak nak perintah mahkamah. Pejabat agama nak sijil cerai. Puan kata dah bercerai, betul tak? Mana sijil cerai? Puan nak nikah dengan orang lain ke? Orang yang hari tu ke? Bekas suami ke? Ataupun orang lain? Saya nak nikah orang lain, Ustaz. Biasa berlaku macam tu lah. Jam tu nak nikah, jam tu lah rosak gitu. Tak ada pen nak rosak dah. Ikutlah prosedurnya, ikutlah peraturannya. Kita pergi mana-mana pun ikut peraturan. Kita nak pergi mahkamah, ikut peraturan mahkamah. Kita nak pergi pejabat agama, ikut peraturan agama. Kita nak pergi sekolah, walaupun sekolah anak, ikut peraturan sekolah. Tak boleh tiba-tiba walaupun anak kita itu anak kita, walaupun itu anak kita. Tapi disebabkan dia ada berkait dengan sekolah, dia daftar sekolah, tak boleh kita minta terjah kat sekolah. Ikut peraturan sekolah. Tak? Itu juga macam penceramah pada luar daripada KL. Nak berceramah di surau ini, itu tak? Nak ceramah surau sini mestilah melalui pejabat agama, Jabatan Mufti, melalui prosedur jawatankuasa surau, mesti melalui jawatankuasa surau, pengurusi surau, bawa mesyuarat dan sebagainya kan. Dah setuju, dah ada kebenaran, barulah kita jemput. Tak boleh dia datang langkah-langkah macam tu, kan? Masuk tempat orang mestilah ikut peraturan tempat orang, macam tu. Mana-mana pejabat agama pun, mana-mana jabatan kerajaan pun tuan, kalau kita masuk mesti ikut peraturan dia. Atas JPJ, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara pun semua kena ikut peraturan dia. Kalau kita tak ikut peraturan dia, tak ada dia proses dah, tak roti dia. Gitu. Kan? Boleh tuan? Insya-Allah. Seterusnya, syarat penting bagi li'an. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, dia seru dengan mengucapkan kata-kata tersebut, hukuman hudud kerana berzina digugurkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kazibin wal khamisata anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas sadiqin. Yang maksudnya, dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang kena tuduh itu, naklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah daripada orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, naklah dia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya orang yang benar. Tu dia punya kandungan sumpah. Mana kalau isteri kata, kalau aku berbohong kalau aku berbohong, laknat Allah Ta'ala atas diri aku. Tu sumpah ni
bila kita nak bersumpah, kita kena fikir panjang lah. Kita fikir panjang. Sebab ada seorang kadang-kadang suka bersumpah. Suka sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, tapi sebenarnya sumpah dusta. Itu sebabnya Nabi SAW pun kan kata mengutuk, melaknat lah orang-orang yang bersumpah secara dusta ni. Malahan kalau orang berpuasa pun, kalau sumpah dusta pun puasanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat penting bagi li'an. Syarat sah li'an naklah mengambil kira perkara berikut. Pertama, tuduhan berzina dilakukan terlebih dahulu sebelum li'an. Sebelum li'an tu berlaku, dia kena ada tuduhan berzina. Mana menuduh lu isteri itu berzina. Kan 4 kali tadi kan. Tuduhan berzina lakukan terlebih dahulu sebelum li'an. Yang kedua, suami melakukan li'an terlebih dahulu. Suami lakukan li'an, kemudian isteri pula. Suami dulu, kemudian isteri li'an. Kemudian suami dan isteri naklah menggunakan ungkapan lain yang dinyatakan sebelum ini. Jika seorang daripada mereka mengucapkan ayat yang lain, seperti perkataan bersaksi ditukar kepada bersumpah. Seperti perkataan bersaksi ditukar pada bersumpah, atau menukarkan perkataan murka dengan laknat, atau sebaliknya, maka li'an itu tidak sah. Li'an itu tak sah. Jadi sebagaimana apa yang disebut oleh suami, maka isteri pun menggunakan lebih lafaz yang sama juga, cuma dalam bentuk penafian lah. So, isteri itu menyatakan itu anak dia, yang suami tadi menafikan anak dia. Jadi perkataan-perkataan itu adalah sama, cuma sama beza dia nafi dengan tak nafi lah. Macam tu. Kalau bersaksi itu ditukar dengan bersumpah, tak boleh. Kalau suami kata bersaksi, kemudian isteri tukar bersumpah, tak boleh. Ataupun suami menggunakan perkataan murka Allah, isteri pula menggunakan laknat Allah, pun tak boleh. Atas sebaliknya, li'an itu tak sah. Hal ini kerana lafaz li'an tersebut telah dinyatakan ungkapannya jelas dalam Quran. Oleh itu wajib menggunakannya ketika melakukan li'an. Yang kelima-lima persaksian yang diucapkan oleh suami isteri itu naklah berturutan. Kelima-lima kesaksian tadi yang diucapkan oleh suami atau isteri naklah berturutan. Tak harus berlaku senggang di antaranya yang dianggap tidak berturutan pada pandangan uruf ataupun umum. Pada pandangan uruf, maknanya ini ada sengkang ataupun ada kata berpisah lafaz lah. Berpisah lafaz. Tak boleh. Dia bila suami dah kata li'an itu, ucapan itu, maka isteri terus sambut, menafikan ataupun mengiyakan ataupun menafikan. Dia terus sambut. Dia macam lafaz ijab kabul lah. Lafaz ijab kabul, bila wali menyatakan senikahkan akan dikau dengan anak perempuan saya si Bedah bin si Abu dengan mas kahwin sebanyak RM200 tunai. Sudah tentu pengantin lelaki terus sambut kan. Pengantin lelaki terus sambut, saya terima nikahnya sampai pada tunai. Tak boleh dia menung je dah. Kalau menung ulang balik, saya kata. Sebab ada kadang-kadang pengantin tu bila sebelum akad nikah tu komen confident lagi. Sebelum akad nikah confident betul. Bila depan jurun nikah dia dah gabra. Dah menggigil dia. Ada berlaku je tu. Kenapa pasal? Apa kau ni nak nikah ke tak nak cakap. Kau nak nikah. Entah tiba je. Tak apa, tenang dulu. Tarik nafas, tarik nafas kan. Ulang sebelum yang betulnya testing balik. Testing balik dah. Boleh dah. Boleh. Boleh berjalan balik. Kadang tak lepas juga tu dah. Tak lepas juga. Sangkut nama bakal isteri pun kadang boleh terlupa. Nama bakal isteri pun boleh terlupa. Setiap hari tu bercinta kan, WhatsApp ke apa benda. Kono pula nama bakal isteri kadang lain. Waktu dia berkenalan tu nama yang lain. Waktu yang sebenar nama itu lain kat isteri dia. Biasa orang panggil Bedah je.
Nama sebenar kat isteri tu bukan beda. Kan? Adalah nama lain Siti Fatimah ke apa Siti Aisyah ke apa kan. Apalagi kalau nama isteri tu pakai isteri tu panjang lah nama pula. Syarifah, Nur Amira, Qasidah, Rukayah binti. Panjanglah nama tu kan. Bau binti. Bila berkenalan bercinta tu yang isteri tak mention nama yang sebenar. Pakai nama samaran. Bila akad nikah dia dah tentu arah suami dia. Pakai suami. Dah lain lah. Lain lah nama dia kan. Takkan kau tak tahu nama bakal isteri kau. Kan. Baik. Jadi kelima-lima persaksian yang diucapkan oleh suami dan isteri itu hendaklah berturutan. Tidak harus berlaku senggang. Senggang di antaranya yang dianggap tidak berturutan pada pandangan umum. Berturutan. Hakim wajib menasihatkan suami dan isteri dan mengingatkan mereka akan perbuatan dosa dan akibatnya. Contohnya hakim berkata, perhitungan diri kamu berdua terserah pada Allah. Seorang daripada kamu telah berbohong. Adakah siapa antara kamu yang ingin menarik kata-katanya? Hakim kata salah seorang ni mesti berbohong. Sebab seorang menyatakan, seorang menafikan suami menambikan anaknya. Isteri pula menyatakan itu anak suami dia. Jadi salah seorang mesti telah berbohong. Sedangkan ada anak. Betul kan? Anak dah lahir. Dah terkuek-kuek ada anak ni. Jadi hakim kata, perhitungan diri kamu berdua terserah pada Allah. Seseorang daripada kamu telah berbohong. Adakah sesiapa antara kamu yang ingin menarik kata-katanya? Ada tak nak tarik? Tengoklah siapa yang tarik. Kan? Kalau masing-masing tak nak tarik, kan tetap dengan keputusan masing-masing, maknanya sudah tentu salah seorang dia telah berbohong lah. Sebab ada anak, anak terlahir. Faham kan? Macam tu. InsyaAllah hari ini berdasarkan hadis Rasulullah. Cukuplah sekadar itulah perbincangan kita malam ni. InsyaAllah adalah dia lagi panjang ni belakang ni. Mudah-mudahan perbincangan sebanyak kita malam ni insya-Allah akan dapat memantapkan lagi ilmu kita dalam bab menakad ni insya-Allah. Sekian wallahu alam. Ada soalan sebelum saya tutup? Ada. Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyana ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana qutu'al arifin. Allahumma hakina fid din. Allahumma fakina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al huma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakash syaqa wa sul qada wa samasatil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallah. Minta imam seorang. Saya batuk.